Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Aiman bin Ridwan. Saya merupakan pelajar unit KL MyTech. Video ini merupakan tugasan daripada Ustaz Fahrul Irfan, iaitu pensyarah bagi subjek isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia, kod MPU 3333. Baik, video ini akan mengisahkan sebuah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Baik, salah satu sahabat Rasulullah yang begitu istimewa dan patut dicatat dengan tinta emas sejarah adalah Bilal bin Rabah. Bilal merupakan seorang tokoh sahabat Rasulullah yang kedua terpenting di dalam menegakkan syiar Islam. Kisah ataupun riwayat hidupnya sebelum dan selepas memeluk agama Islam merupakan suatu kisah yang amat memilukan bagi kaum muslimin yang mengetahuinya. Baik, latar belakang Bilal bin Rabah. Bilal dilahirkan di daerah Asarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, manakala ibunya pula bernama Hamamah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura sebagai seorang hamba. Baik, antara ciri-ciri Bilal bin Rabah adalah mempunyai ketinggian yang segak dan menawan, dengan mata yang berkilauan, hidung yang halus dan kulit yang berseri. Bilal dikurniakan dengan suara yang merdu, garau dan bergema. Mempunyai janggut yang halus pada kedua buah pipinya. Bilal juga merupakan keturunan Afrika yang mewarisi kulit warna hitam dan berambut kerinting. Baik, liku-liku pahit perjalanan hidup Bilal bin Rabah bermula apabila kedua ibu bapanya yang berpindah dari Habsyah untuk mencari kehidupan baru di kota Mekah. Baik, mereka telah dirompak di pertengahan jalan, ditangkap dan ditawan, seterusnya dijual di pasar Ukas, lalu dibeli oleh keluarga Bani Abdudar. Kemudian apabila kedua ibu bapa Bilal bin Rabah meninggal dunia, Bilal diserahkan kepada tuan baru, iaitu Umayyah bin Khalaf. Asbab keislamannya diketahui oleh tuannya, Bilal diseksa dengan begitu dahsyat sekali. Di tengah padang pasir dan di bawah terikan panas mentari yang membakar itu, Bilal telah dipukul oleh beberapa orang tukang pukul dari golongan kaum Quraisy. Tujuan mereka berbuat begitu adalah agar Bilal kembali kepada agama asalnya. Oleh kerana keimanan Bilal begitu menebal, mereka tidak berjaya mengubah akidahnya. Sebaiknya semakin hebat dia diseksa, semakin galak dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah melihat segala tindakannya terhadap Bilal tidak mendatangkan kesan, maka Umayyah pun pergi berjumpa dengan Abu Jahal. Setiba dia ke rumah Abu Jahal, maka Umayyah pun bermuafakat dengannya bagaimana hendak mengatasi masalah tersebut. Baik, kemudian Abu Jahal telah memberi idea kepada Umayyah, iaitu dengan memakai baju besi kepada Bilal di padang pasir yang panas. Namun tindakan demikian tidak mengubah apa-apa pun pegangan Bilal bin Rabah, dan Bilal hanya menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Sebutan kalimah tersebut telah membuatkan Umayyah dan Abu Jahal semakin marah. Kemudian Abu Jahal telah mengambil satu batu yang besar, kemudian diletakkan ke atas Bilal. Berita tentang Bilal diseksa ini akhirnya sampai kepada Rasulullah dan Saidina Abu Bakar. Tanpa membuang masa, Saidina Abu Bakar bergegas pergi ke tempat Bilal diseksa. Saidina Abu Bakar berunding dengan Abu Jahal
dan Umayyah untuk membeli Bilal bin Rabah. Kemudian apabila Bilal bin Rabah dibeli, akhirnya Bilal bin Rabah telah dimerdekakan. Sumbangan Bilal bin Rabah di dalam peperangan. Baik, Bilal menyertai semua peperangan di jalan Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan di antara peperangan yang disertainya adalah peperangan Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi dalam sejarah Islam merupakan kemenangan perang pertama orang-orang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemenangan Islam dalam perang tersebut benar-benar meruntuhkan dominasi orang-orang Mekah, sekaligus menguatkan posisi politik Muslim di Madinah dan membuat orang-orang Islam menjadi sebagai kekuatan yang diperhitungkan di Jazirah Arab. Kebangkitan Islam dalam melawan suku Quraisy di Mekah adalah perkembangan penting dalam sejarah perang agama dan masyarakat Muslim. Baik, di dalam perang Badar tersebut, Abdul Rahman bin Auf dikatakan sedang mengumpul baju-baju besi daripada mayat-mayat anggota tentera Quraisy untuk diserahkan kepada Rasulullah. Ketika beliau berbuat demikian, tiba-tiba Abdul Rahman terserempak dengan Umayyah dan anaknya Ali bin Umayyah. Lalu Abdul Rahman bersedia untuk bertempur dengan Umayyah. Tetapi di atas faktor usia yang semakin lanjut dan semangat yang semakin luntur, akhirnya Umayyah lebih memilih untuk menyerah diri menjadi tawanan perang. Baik, kemudian Abdul Rahman dan Umayyah tiba-tiba terserempak dengan Bilal bin Rabah, yang mana perasaan dia sangat marah dan tidak tahan lagi untuk membunuh Umayyah kerana mengenangkan peristiwa terdahulu dan menjadi musuh-musuh Islam. Abdul Rahman cuba untuk menghalang Bilal bin Rabah, namun gagal. Dan peluang terakhir untuk Umayyah menyelamatkan diri adalah dengan mengucapkan syahadah dan memeluk Islam. Namun disebabkan Umayyah sangat membenci Islam, lalu Umayyah mengambil langkah untuk bertempur dengan Bilal. Dan akhirnya Umayyah mati di tangan Bilal. Keislaman Bilal bin Rabah. Baik, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Sebelum Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memasuk Islam. Mereka merupakan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Talib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Syuaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal termasuk di dalam golongan pertama yang masuk Islam atau orang yang ketujuh yang masuk Islam. Hubungan Bilal dengan Islam bermula ketika masih menjadi hamba kepada Umayyah. Perbualan Umayyah dengan tetamunya mengenai kehadiran agama baru yang dibawa oleh Muhammad secara tidak sengaja didengar oleh Bilal. Walaupun tidak mengenali Muhammad secara terperinci, Bilal sering mendengar ceritanya. Orang yang sederhana dan jujur dari Bani Hashim itu sangat dihormati oleh Quraisy. Semakin hari, ketertarikan Bilal terhadap Islam dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini semakin mendalam. Oleh demikian, Bilal segera menemui Abu Bakar yang sudah pun masuk Islam. Bilal meminta Abu Bakar untuk membawa ke Rasulullah. Kemudian tidak lama kemudian Bilal menyatakan keislamannya. Okey, sumbangan Bilal bin Rabah di dalam hadis. Seperti yang kita sedia maklum, Bilal bin Rabah di antara orang yang terawal masuk Islam daripada kalangan hamba. Kisah tentang penyiksaan beliau cukup terkenal, dan ianya sahih. Tuannya memaksa untuk kufur, namun beliau hanya menjawab ahad berulang kali. Akhirnya
Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan memerdekakannya. Baik, seterusnya, Bilal juga merupakan perawi hadis dan beberapa sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis daripadanya. Berdasarkan Tahzib Asyar Al-Alam An-Nubulah karya Syu'aib Al-Arnaus, hadis yang diriwayat oleh beliau adalah 44 hadis. 4 hadis dalam Syahain, 1 muttafaqun alaih, 2 diriwayatkan secara bersendirian oleh Al-Bukhari dan 1 secara bersendirian oleh Muslim. Sebagai contoh, hadis yang cukup panjang daripada Nabi Muhammad SAW adalah tentang fadilat azan. Baik, hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Bilal bin Rabah. Di antaranya adalah kisah Nabi SAW mendengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Rasulullah SAW kepada Bilal ketika solat fajar, yang bermaksud, wahai Bilal, kabarkan kepada aku amalan yang paling utama kamu lakukan sejak memeluk Islam. Ini kerana aku mendengar gerakan kaki di sisiku di dalam syurga. Lalu Bilal menjawab, tidak ada amalan utama yang aku amalkan kecuali aku akan berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat dengan wuduk tersebut di samping solat-solat yang diwajibkan ke atasku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang kedua adalah daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang berwuduk serta memperelokkan wuduknya, lalu dia mendirikan solat sebanyak 2 rakaat dalam menghadapkan kedua-duanya, iaitu hati dan wajahnya, yakni khusyuk, melainkan akan dijamin baginya syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, begitulah sedikit sebanyak kisah tentang Bilal bin Rabah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.